ternyata Perikatan Nasional berdusta. Setiap Muslim bertanggungjawab untuk mencegah kezaliman dan maksiat yang berlaku di sekeliling mereka dengan hikmah dan bijaksana. Jika pemimpin melakukan kebenaran dan hak, maka menjadi kewajipan untuk setiap Muslim bersama mempertahankannya. Sebaliknya, jika mereka melakukan kezaliman dan maksiat, menjadi tanggungjawab juga bagi setiap Muslim menghalangnya daripada berterusan dengan cara yang hikmah dan dibenarkan oleh syarak. Itulah kehendak dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang maksudnya, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat pendustaan dan kezaliman. Barang siapa mendatangi mereka kemudian membenarkan pembohongan mereka atau membantu mereka dalam kezalimannya, maka ia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya. Serta ia tidak akan minum dari telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka dalam berbuat kezaliman, maka ia adalah dari golonganku dan aku adalah dari golongannya. Dan kelak ia akan minum dari telagaku. Hadis riwayat Ahmad. Cubalah kita perhatikan apa yang dilakukan oleh sebilangan para menteri dan timbalan menteri kerajaan Tebuk Atap. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Khairuddin Amar Razali melanggar peraturan kuarantin kendiri setelah pulang dari lawatan ke Turki. Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassim menyamakan tindakan Khairuddin dengan kisah burung hudhud dalam Al-Quran. Tetapi sehingga hari ini rakyat masih tertanya-tanya bagaimanakah lawatan beliau itu tiba-tiba menjadi lawatan rasmi, sedangkan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sendiri tidak tahu mengenainya. Setelah membuli seorang budak berusia 18 tahun, Viviana Musibin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin mengumumkan kerajaan bercadang mengenakan caj perkhidmatan 0.02% ke atas pembelian dalam talian termasuk portal e-dagang, Lazada dan Shopee. Zahidi berkata caj perkhidmatan dikenakan serendah 20 sen bagi pembelian RM1,000 ke bawah. Kononnya, caj perkhidmatan yang dikutip itu akan digunakan untuk penambahbaikan sistem keselamatan komunikasi bagi mengelak pencerobohan cyber. Laju sahaja beliau menafikan caj ini adalah cukai barangan dan perkhidmatan GST. Ini bukan cukai barang dan perkhidmatan GST kerana banyak pembelian dalam talian tidak membayar cukai, sekaligus menyebabkan kerugian dan ketirisan hasil kerajaan, katanya dipetik media. Setiausaha Agung Keadilan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membidas Zahidi kerana rajin mencari jalan untuk membebankan rakyat. Semasa negara sedang dilanda pandemik dan ramai rakyat terjejas pendapatan, kerajaan PN ingin memperkenalkan cukai baharu terhadap pembelian e-dagang. Dahlah bayar RSST dan kos penghantaran, sekarang perlu bayar cukai tambahan pula. Apapun syabas dan tahniah penyokong kerajaan Perikatan Nasional. Laman financetwitter.com sumber statista bahawa pasaran e-dagang di Malaysia bernilai 4.455 bilion US dollar dalam tahun 2020, sekira-kira 18.567 bilion ringgit. Lalu, kerajaan Perikatan Nasional bermain psikologi. Kononnya ia hanya 0.02% dan bukan GST. Sedangkan ia sebenarnya permainan psikologi, kononnya ia cuma 0.02% atau 20 sen dan terlalu kecil. Kerajaan seolah-olah buta dan pekak bahawa rakyat sedang menderita, kehilangan kerja dan pemotongan gaji, tetapi tiba-tiba dikenakan cukai tambahan. Ini berlaku natijah tambahan perbelanjaan mengurus bagi 32 menteri dan 38 timbalan menteri kerajaan Tebuk Atap berbanding 26 menteri dan 27 timbalan menteri di zaman Pakatan Harapan. Tan Sri Anwar Musa berciap di Twitter, kononnya tanah di Kampung Baru bernilai RM3,000 sekaki persegi. Tetapi akibat tambahan kos menyara kabinet bersaiz gergasi, kini RM1,000 sekaki persegi pun kerajaan Perikatan Nasional tidak mampu beli. Rasulullah SAW tidak mengaku mereka yang menyokong pendustaan dan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin sebahagian dari umatnya dan tidak layak untuk minum air daripada telaga Rasulullah SAW. Percayalah tuan-tuan, ini hanya permulaan bagi segala pendustaan. Entah apa lagi penindasan yang akan berlaku jika mereka menang di pilihan raya negeri Sabah nanti. Justru buatlah pilihan yang bijak, tolak semua pendusta itu.